Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Bergelap-gelap hari ini, geng. Tiada elektrik di rumah saya. Hari ini saya nak sampaikan kepada kamu. Saya berusaha juga nak sampaikan kepada kamu. Tapi jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu tahu info seterusnya perkembangan politik di Malaysia. Hari ini saya nak kongsi dengan kamu daripada My Metro, Rafizi di Kementerian Kanan, tanda tanya. Kabinet bersaiz kecil dan berimpak tinggi bakal diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangka pada minggu depan. Rasional pengecilan kabinet ini antara lain bagi memberi keutamaan kepada situasi ekonomi dunia yang tidak menentu pada tahun depan. Pemerhati politik yang juga berpandangan bahawa saiz menteri kabinet yang lebih kecil dapat memberi fokus kepada permasalahan rakyat di samping mengurangkan perbelanjaan kerajaan secara keseluruhan. Pada masa yang sama, pemerhati politik berpandangan bahawa strategis Pakatan Harapan PH yang juga timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat Rafizi Ramli dijangkakan ditempatkan di Kementerian Kanan. Selain daripada itu, sekurang-kurangnya 5 menteri akan dilantik dalam kalangan ahli Parlimen Barisan Nasional yang juga bakal mengisi Kementerian Kanan. Sekurang-kurangnya 5 menteri akan dilantik dalam kalangan ahli Parlimen Barisan Nasional BN yang juga bakal mengisi Kementerian Kanan. Tidak ketinggalan juga ahli Parlimen GPS Gabungan Parti Sarawak yang juga disangka mengisi beberapa kementerian sama ada sebagai menteri ataupun timbalan menteri. Paling ketara selain jawatan timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan pula disebut-sebut menjawat jawatan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Tidak ketinggalan, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula berkemungkinan besar akan kembali kepada portfolio Kementerian Pengangkutan manakala ahli Parlimen Bentong iaitu Yang Shefura Othman akan dilantik sebagai timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Khamis lalu memaklumkan kerajaan perpaduan yang diterajuinya akan memiliki saiz kabinet yang lebih kecil. Pengurusi Pakatan Harapan itu berkata pihaknya juga akan mengusulkan supaya gaji menteri dalam kabinet kerajaan perpaduan nanti dikurangkan susulan perkembangan situasi ekonomi. Ini satu keputusan yang baik. Sudah pasti B40, M40 dan rakyat Malaysia suka. Saiz kabinet kecil ini saya minta supaya ahli kabinet baru setuju dengan usul saya untuk kurangkan gaji mereka. Tapi ini dalam proses perbincangan dan persiapan. Sementara itu, Ketua Kluster Governance, Perundangan dan Pengurusan Majlis Profesor Negara ataupun MPN, Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud berkata, kabinet yang bersaiz kompak ini memudahkan Perdana Menteri untuk memantau prestasi setiap ahli kabinet yang dilantik dan pada masa yang sama ia juga dapat menjimatkan kos perbelanjaan kerajaan dan paling utama adalah kabinet yang mampu melaksanakan tugas dengan berkesan. Jadi tuan-tuan dan puan, berita hari ini daripada My Metro, Rafizi di Kementerian Kanan. Kabinet bersaiz kecil dan berimpak tinggi bakal diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rasional pengecilan kabinet ini antara lain bagi memberikan keutamaan kepada situasi ekonomi dunia yang tidak menentu. Pemerhati politik juga berpendapat bahawa saiz menteri kabinet yang lebih kecil dapat memberi fokus. Tuan-tuan dan puan, pemerhati politik itu juga berpandangan bahawa strategis PH yang juga timbalan Parti Keadilan Rakyat PKR Rafizi Ramli dijangka ditempatkan di Kementerian Kanan. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Selamat malam, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, salam sejahtera Malaysia. Minta maaf kepada semua subscriber dan juga kepada semua keluarga Malaysia dan kepada semua penonton video ini yang meminati channel ini. Hari ini saya terpaksa bergelap-gelapan, rumah saya tiada elektrik. Jadi saya terpaksa untuk membuat video di kereta saja. Adalah sedikit lampu supaya kamu dapat melihat muka saya yang tidak berapa handsome. Main-main saja. Hari ini saya pakai baju England. Harap England menang World Cup. Dan terima kasih kepada pemberi hadiah ini, salah satu subscriber saya yang setia dari mula saya membuat channel ini. Hari ini tuan-tuan dan puan, saya ingin menyampaikan kepada kamu semua. Ada yang kata Hadi derhaka kepada Agong. Ada yang kata
Hadi Awang ini seorang pemimpin yang hipokrit. Ada yang kata Hadi Awang tidak boleh menjadi pemimpin. Beliau ini menggunakan keagamaan sebagai perisai beliau sebagai pemimpin politik. Berlindung di sebalik keagamaan di dalam politiknya. Tonton dan teman-teman, ada yang berkata begitu. Tapi sudah pasti ada yang menyokong Hadi Awang. Hari ini, daripada biharian.com. Hadi jangan derhaka Agong. Lapor polis jika di EPI promosi Islamofobia. Ini pasti menggemparkan, tuan-tuan dan puan-puan. Dakwaan bahwa di EPI yang juga komponen PH mempromosikan Islamofobia kepada golongan bukan Islam di negara ini. Sewajarnya dilapor kepada polis jika ia terbukti benar. Susulan itu, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil menggesa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang membuat laporan polis jika mempunyai bukti sedemikian. Pada masa yang sama, beliau meminta Abdul Hadi supaya berhenti daripada menyebarkan kebencian dan kepalsuan, serta tidak bertindak menderhaka kepada titah yang di Purtan Agong. Jika benar di EPI seperti apa yang dituduh, buat laporan polis, biar pihak berkuasa ambil tindakan. Kalau benar-benar di EPI begitu, kenapa di EPI masih boleh bertanding? Tuan-tuan dan teman-teman, kita pikirlah. Pada masa yang sama, ingat-ingatlah nasihat yang di Purtan Agong, supaya kita semua rapatkan saf demi masa depan Malaysia tercinta. Jangan derhaka, katanya beliau menerusi Twitternya. Fahmi merujuk kepada kenyataan Abdul Hadi yang mendakwa di EPI mempromosikan Islamofobia kepada golongan bukan Islam melalui Facebooknya. Abdul Hadi juga mendakwa PAS terus menjadi sasaran di EPI selepas melihat kemarahan parti itu meraih kursi terbanyak pada PRU ke-15. Di EPI dakwanya ibarat membaling batu di tengah halayak ramai pada waktu siang demi kepentingan politiknya, selain menyebarkan Islamofobia kepada kaum bukan Islam. Semalam, Abdul Hadi turut memuat naik kenyataan mempertikaikan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10, sebagai Perdana Menteri. Ini kerana beliau dikatakan menyindir keputusan pihak Istana Negara, tuan-tuan dan puan-puan. Sama juga dengan Muhyiddin Yassin yang meminta keabsahan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sudah angkat sumpah, geng. Sudah angkat sumpah, tuan-tuan dan puan-puan. Apalagi kau nak pertikaikan? Saya bukan marah. Saya berpikir atas logik saja, tuan-tuan dan puan-puan. Di Istana Negara sudah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, apalagi kau nak lawan? Apalagi kita nak lawan? Beliau dikatakan menyindir keputusan pihak Istana Negara, menyindir keputusan yang di Purtan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha. Beliau menyindir. Seolah-olah menyindir keputusan telah melantik Perdana Menteri ke-10, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda berita hari ini? Menggunakan analogi perlawanan bola sepak, Abdul Hadi mendakwa cara pelantikan Anwar umpama memberikan masa tambahan bagi membolehkan PH mengumpul lebih banyak ahli parlimen bagi menyokongnya. Apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah.